ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan dengan fasal yang berikutnya, yaitu kita akan buka kitab Safinatul Najah, yaitu perbahasan berkaitan dengan kitab Shaum, yaitu perbahasan berkaitan dengan puasa. Bila kita sebut berkenaan dengan as-shaum, as-shaum ini dalam sudut lughah ataupun daripada sudut istilah lughah ni bahasa, bahasanya adalah menahan diri. Manakala daripada sudut istilah syarak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum. Asas puasa adalah tak makan tak minum. Tanya budak-budak pun tahu puasa tu apa, tak makan tak minum. Tapi itu puasa budak-budak ya. Maka bila sebut berkenaan dengan as-shaum itu, asasnya adalah tak makan tak minum. Namun dia ada perbahasan yang lebih luas bila disebut berkenaan dengan menahan diri ini. Bukan sahaja menahan diri daripada makan dan minum, tetapi daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa itu bukan sahaja menahan diri daripada makan dan minum, tetapi perbuatan-perbuatan yang lain yang boleh menyebabkan batalnya puasa. Di antaranya memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga tubuh yang utama, memasukkan sesuatu pada rongga tubuh yang utama, dan yang dibahaskan lagi yang melepasi had zahir. Sebab itu rongga-rongga tubuh badan ni dia ada had zahir, dia ada had batin. Kalau rongga mulut, had zahirnya adalah sekiranya perkara yang dimasukkan itu, benda yang dimasukkan itu tidak melepasi pada makhraj huruf ha. Huruf ha, ha dekat sini. Maka kalaulah kita masukkan makanan dalam mulut, adakah dia membatalkan puasa? Tidaklah. Yang membatalkan puasa kalau melepasi makhraj huruf ha. Patut kita belajar berkenaan dengan tajwid makhraj huruf ha, kat sini ha. Nah, kalau lepas barulah dikatakan membatalkan puasa. Beda had zahir dan had batin. Begitu juga dengan rongga hidung. Rongga hidung ada had zahir, ada had batin. Sebab itu fatwa telah menetapkan bahawa swab test itu tidak membatalkan puasa, kerana ianya tidak melepasi pada had yang batin. Dia masih lagi pada permukaan daripada had yang batin, baru pada permukaan, dia belum melepasi. Kalau kita masukkan air dalam hidung, dia akan keluar melalui mulut. Maka rongga hidung kita ni dia bersambungan selalunya sampai ke mulut. So, kalau masukkan hidung, sesuatu dalam hidung, airnya akan keluar melalui mulut. Baik. Begitu juga telinga. Telinga pun ada had zahir dan had batin. Kalau sampai kat gendang telinga, ianya tidak membatalkan. Jangan membatal kan? Dia sebab apa? Ada had zahir dan had batin. Begitu juga dengan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, kemaluan kubur dan dubur. Dia ada hadnya yang sebut had zahir dan juga had batin. Kalau had yang zahir mudah nak tahu had zahir had batin. Kalau katalah kemaluan lelaki itu melepasi pada had hasyafah, had kepala kemaluan. Had kepala kan orang lelaki tahu kan had mana, had kepala tu. Lepas saja baru dikatakan berlakunya persetubuhan. Kalau tak lepas had hasyafah, had kepala tu, dia dekat had leher tu,
Bayangkanlah hadihi mana masing-masing. Hadihi itu kalau lepas baru dikatakan berlakunya persetubuhan. Sama juga kalau kita masukkan sesuatu dalam rongga, kan? Pakai jari ke, kan pakai pensel ke apa lah, dia mestilah melepasi hati ni. Dia pakai jari ni, kita punya ni, apa nama ni? Dia panggil apa ni? Ruas ruas jari ni kan. Hati ni melepasi, barulah dikatakan membatalkan puasa. Katalah orang buang air besar, kan dia minta berak, buang air besar dia tak lawas, dia nak masukkan jari, dia nak keluarkan najis tu, maka dia melepasi hati ni, baru dia dikatakan membatalkan puasa. Baik, bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar ni waktunya bila? Iaitu waktu subuh. Terbit fajar ni waktu subuh. Kalau sekarang tak silap waktu subuh 6.3 minit, ada naik 6.4 minit. Dia masjid ni lain-lain lah. Kejap 6.3 minit, kat sini 6.4 minit. Dia yang tepat adalah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Jabatan Agama keluarkan, dia tepat. Sebagainya selama masjid ni tepat. Yang buat ni kan manusia. Aplikasi yang dibuat oleh manusia, ada yang 3 minit, ada yang 4 minit. Sebab itu peranan Pak Bilal adalah sangat penting. Nak melakukan azan, jangan pakai jam sendiri. Maka pastikan jam itu sama dengan waktu kebangsaan. Buka kat TV 1 tu, ada kat bawah tu ada waktu. Maka waktunya kena sama dengan waktu kebangsaan. Bukan jam yang dibuat kejut anak bangun sekolah. Kan? Ada kadang-kadang ada orang dicepatkan 5 minit lah, cepatkan 10 minit. Tak boleh Pak Bila jangan pakai jam tu. Pakai jam yang bersamaan dengan waktu kebangsaan. Waktu kebangsaan buka TV 1 tu ada. Maka bermula daripada terbit fajar. Dari fajar ni waktu subuh. Kalau kita tengok kat jadual berbuka puasa tu ada waktu imsak. Waktu imsak itu waktu ihtiyati, waktu untuk kita berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau tengah makan, maka waktu itu waktu yang mana giatnya dah rendah. Maksudnya bersedia untuk berhenti, bukan makin muntah ke dalam. Ini makan dari pukul 5 tak berhenti sampai pukul 6. Sedangkan bagi Nabi SAW, waktu sahur Nabi bila? Itulah waktu imsak. Bermula waktu imsak. Waktu imsak adalah 10 minit sebelum masuknya waktu subuh. Kalau sekarang subuh 6.4 minit, maka waktu imsak adalah lebih kurang 5.54. Waktu sahur Nabi itu mulanya 5.54. Bukan pukul 4.54. Kita pukul 4.54 makan 1 jam, takut besok takut besok lapar. Bukan bapa, bukan anak budak, bapa budak yang macam tu. Kan? Besok apa juga kan, busuk perut dan sebagainya. Yang tak puasa pun ramai. Harap ni tahun ni saya tak tangkap daripada kawasan sini. Dan malu lah kan, sebab gunung Selangor ada kat sini. Malu lah kalau orang sini kena tangkap. Ramai dekat kawasan-kawasan perindustrian, bengkel-bengkel kereta banyak sana yang tak puasa. Ada orang yang kita ni larat-larat je. Bulan puasa ni nak tangkap orang, baik aku duduk baca Quran lagi bagus. Kan? Kalau nak layan memang tak terlayan. Bengkel kereta ni antara paling banyak yang tak puasa. Bengkel-bengkel kereta dan sebagainya. Alasannya apa? Kerja berat. Mengalahkan Bangla yang kerja kat panas-panas. Bangla tu puasa, dia puasa tak apa? Puasa. Dia kata haram kalau tak puasa. Dia pun tahu haram tak haram. Sebab tu kita kena faham. Ini semua persoalan berkenaan dengan hati lah. Persoalan berkenaan dengan iman masing-masing. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Maka bermula daripada terbit fajar, dari waktu subuh. Waktu imsak adalah waktu yang paling afdal. Waktu afdalnya berbuka puasa bersahur adalah waktu imsak, 10 minit sebelum subuh. Cuma dalam tempoh 10 minit tu kena berhati-hati, jangan sampai terbabas. Jangan sampai terbabas. Tapi itulah waktu sahurnya Nabi. Nabi sahur hanya dengan tamar dan juga air. Itu dengan nasi, itu pun lapar lagi, 1 jam makan, minum air lagi.
Makanya Pak Bilal memainkan peranan yang sangat penting pada bulan Ramadan. Waktu suara yang nak didengari oleh jemaah bukan suara imam, tapi suara Pak Bilal waktu subuh dan juga waktu maghrib. Sebab tu Bilal ni kena ada sifat amanah. Jangan jadi Bilal yang tak amanah. Belum masuk waktu dia dah azan. Belum masuk waktu. Saya kata tadi kena pastikan jam tu betul-betul bersamaan dengan waktu kebangsaan. Waktu kebangsaan. Kadang-kadang kita tengok masjid lain-lain, sana dah azan, sana belum azan. Pelik juga kan, duduk dalam satu kulai, tapi azannya lain-lain. Maka kalau Pak Bilal tu cukuplah sekadar bila masuk saja waktu berbuka, cukup sekadar dia berbuka dengan seteguk air, bukan seteguk jam. Ini 1 jam dia belasah minum air baru dia azan. 10 minit baru dia azan. Orang kat dekat rumah tu dah meleleh air liu kan, macam-macam makanan ada atas meja. Lepas tu Pak Bilal kena sifatnya adil, amanah dalam menjalankan kerja tugas. Sebab kita dapati ada Pak Bilal yang dia muntah berdarah dulu. Dia berdal dulu cukup 5 minit baru dia azan. Itu sifat Pak Bilal yang sifatnya tidak amanah. Lepas tu masuk dia azan cukup sekadar teguk air je. Teguk air dia batalkan puasa, kemudian dia azan. Lepas azan pulanglah dia nak makan berapa banyak. Lepas azan boleh makan lagi, tak masalah. Maka daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Maghrib aja masuk terus Pak Bilal batalkan puasa ataupun berbuka, kemudiannya azan untuk bagi laluan. Baik. Dan waktu, saya sering mengingatkan berkenaan dengan waktu azan dan iqamah. Waktu azan dan iqamah. Jadi kalau waktu hari ini, kalau sana tempat tadi saya buat sini ada masa. Tapi janganlah terlalu kerana bulan Ramadan terlalu lama sangat sampai setengah jam. Sangat lama sangat sampai setengah jam. Kadang-kadang maghribnya pukul, katalah maghribnya pukul 7.18, makanya komatnya 7.45. Wih, lama betul tu, setengah jam. Maka agak-agak untuk berbuka. Orang kita ni kadang-kadang bila sebut berbuka ni, ya Allah, macam besok tak makan lagi. Dia punya muka belasah juga. Lepas tu kalau orang yang bila mana dia berbuka banyak sangat ni, dia akan rasa apa? Dia akan rasa lemah. Nafsunya akan lebih kuat. Bila orang banyak makan, nafsunya kuat. Nafsu apa? Nafsu syahwatnya kuat, nafsu malasnya pun kuat. Itu yang solat tarawih jadi 8 je. Sebab apa? Sebab perut dah kenyang dah, mata dah gantung kan, badan dah lemah. Akhirnya buat 8 je. Malam pertama dah surrender dah. Kebanyakan macam tu. Malam pertama 8 dah tinggal separuh. Awal-awal yang dia kata aku dah menang dah. Malam pertama pun buat 8, apatah lagi malam 30, insya-Allah memang tak ada langsung. Biasa gitu nak, kalau orang yang mula buat 8, malam yang kita tak payah malam 30, malam yang ke-10 pun dah tak ada lah. Sebab itu tanam azam lah, tanam tekad untuk kita perbaiki ibadah kita. Kita ni semakin hampir pada kematian. Semakin bertambah umur kita, bertambah tahun ini, bukan semakin panjang umur kita, tapi umur kita di atas dunia ni semakin singkat. Dia semakin hampir dengan kematian. Yang paling penting adalah memperbaiki ibadah yang kita buat. Baik. Makanya kalau kita lihat berkenaan dengan hukum berpuasa. Hukum berpuasa ini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Puasa wajib. Apakah puasa wajib? Dia ada beberapa puasa yang wajib. Maksudnya kalau dia tak buat berdosa. Kalau dia tak buat ni dia berdosa. Antaranya satu, puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum daripada kamu. Yang sebelum daripada kita ni siapa? Umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka ada kaedah puasa mereka yang tersendiri. Kita disyariatkan, iaitu sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
disyariatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada kita, yaitu dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Dia menjadi kewajipan bagi kita untuk melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan. Cuma bagi mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, ada beberapa golongan yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Di antaranya mereka yang uzur. Satu sama ada uzur syar'i bagi orang perempuan, kan, yang haid dan tidak ada haid ataupun nifas, ataupun uzur yang boleh menyebabkan kemudaratan pada tubuh badan kalau mereka meneruskan berpuasa. Contohnya orang yang sakit kepala, migrain, bukan sakit kepala biasa-biasa, kan? Orang yang migrain dan sebagainya. Biasanya bulan Ramadan ini kan cuacanya panas. Dia sifatnya begitu. Ramadan dia panas, nanti nak raya Syawal dia hujan. Sebab sepanjang bulan Ramadan tu panas. Maka bila mana mereka yang dalam keadaan sakit, yang sehingga menyebabkan boleh memberikan mudarat yang besar, yang sehingga boleh menyebabkan kematian dan sebagainya, maka harus bagi mereka itu berbuka. Kalau katalah mereka meneruskan puasanya sehingga menyebabkan matinya, maka hukumnya adalah haram. Maka dia termasuk dalam golongan yang kufur. Kenapa? Maka mereka ada peluang untuk hidup, tapi mereka tidak mengambil peluang tersebut. Sebab itu dalam maqasid syariah dia ada beberapa tingkatan. Di antaranya yang dibahaskan berkenaan dengan hifzul din dan juga hifzul nafs. Hifzul din ini menjaga agama, dan juga hifzul nafs iaitu menjaga nyawa. Hifzul din dengan hifzul nafs ni, jaga nyawa dengan jaga agama, mana letaknya lebih atas? Jaga nyawa itu lebih di atas berbanding dengan jaga agama. Seperti mana yang berlaku pada musim PKP yang lepas, ya, solat berjamaah itu adalah salah satu perkara yang perlu kita jaga, disebut sebagai hifzul din, nak jaga agama dengan solat berjamaah. Namun dalam masa yang sama berlakunya tadi jangkitan COVID-19 dan sebagainya yang boleh memberi mudarat yang lebih besar, itu disebut sebagai hifzul nafs. Makanya solat berjamaah dengan dia menjaga diri dia, menjaga nyawa dia daripada jangkitan COVID yang boleh menyebabkan kematian, maka yang diletak yang lebih atas mana? Hifzul nafs itu diletak lebih atas. Kalau diletakkan hifzul din, tak apa, jangkit lah, janji agamanya terjaga. Tak, sebab itu tidak diletak begitu. Diletakkan hifzul nafs, menjaga nyawa itu lebih utama berbanding jaga agama. Kalau nak sibuk kita menjaga agama dan menyebabkan kematian, siapa yang nak jaga agama? Orang agama semua mati belaka. Siapa nak jaga agama? Tak. Sebab itu hifzul nafs itu diletakkan. Siapa yang nak jaga agama? Golongan-golongan yang tertentu. Sebab itu dulu kita imam Bilal, maka sebelum kita perintahkan, kita arahkan mereka untuk bertugas, dulu kita mula-mula dulu masjid hanya dibenarkan untuk 3 orang. Sebelum mereka bertugas, maka kita arahkan mereka untuk apa? Suntik vaksin. Ingat dulu dekat Masjid Al-Mubarak Mada Putra, semua kita panggil imam-imam masjid dan surau. Kita datang dan kita bagi suntikan vaksin sebelum mereka bertugas. Maka mereka inilah yang akan menjaga agama. Setelah mereka menjaga nyawa dengan suntikan vaksin tadi, maka dalam tempoh tersebut tak ada pak imam yang mati sebab vaksin. Tak ada. Mana ada dalam tempoh? Mana ada orang mati? Imam mati dalam tempoh COVID yang lepas kita suntik vaksin di Masjid Al-Mubarak Bandar Putra, tak ada lagi, kan? Sebab itu yang ada yang berlaku bila mana ada di antara jemaah yang degil, kan? Ada yang degil juga, yang manjat pagar pun ada, kan? Dia tak pergi masjid, dia nak pergi juga manjat pagar. Akhirnya berlakunya jangkitan pada siapa? Pada pegawai-pegawai itu, imam-imam, kan? Bila yang berjangkit, dan sehingga menyebabkan masjid itu terpaksa tutup, kan? Sebab imam yang diberikan amanah tu, yang diberikan tanggungjawab untuk jaga masjid, untuk menghidupkan masjid, pun dia positif COVID. Jadinya patut kena faham peranan tadi. Maka mereka yang berada dalam keadaan keuzuran, maka mereka boleh meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Tapi jangan sakit yang dibuat-buatlah, kan? Sakit gastrik ini penyakit yang orang kata saban tahun lah,
Kadang-kadang dah tua, dah umur dah 60 lah, tak puasa lagi. Apa nak jadi umur dah 60 tahun tak puasa, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun kan, masih lagi tak puasa. Malu dengan anak-anak kalau masih tak puasa lagi kan. Itu kena jagalah berkenaan dengan ibadah puasa ini. Baik, bagi mereka yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, maka ada 3 perkara yang perlu mereka buat. Sama ada mereka buat 2 daripada 3 ataupun 1 daripada 3. Maka yang pertama, mereka yang wajib untuk qada puasa. Siapakah yang wajib qada puasa? Mereka yang meninggalkan puasa Ramadan sama ada dengan sengaja ataupun uzur. Yang sengaja memang tak nak puasa ni, ya kan? Yang memang tak nak puasa, itu yang kat bengkel kereta, bengkel motor, ya kan? Kawasan perindustrian, yang kerja kat kilang dan sebagainya, ramai yang tak puasa. Maka bagi golongan yang begini, kalau dia sengaja tinggalkan puasa, hukumnya berdosa. Haram hukum dia, berdosa dia. Maka bila habis Ramadan wajib dia qada. Sama juga golongan yang uzur disebabkan oleh mudarat pada tubuh badan, ataupun uzur disebabkan tadi orang perempuan haid dan nifas. Habis Ramadan maka dia wajib untuk qada puasanya. Yang kedua, golongan yang wajib untuk qada puasa adalah golongan wanita yang meninggalkan puasa, wanita yang mengandung ataupun yang menyusukan anak, yang mana ditinggalkan puasa Ramadan kerana kesihatan diri dia. Dia bimbang, khawatir pada kesihatan dia. Wanita yang mengandung mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Hari ini wanita yang mengandung dalam bekerja. Bila bekerja dia penat kan, balik rumah penat, maka dia tak larat, maka dia berbuka, dia batalkan puasa. Maka kalau dia batalkan puasa tadi sebab khawatirnya pada kesihatan diri dia, pada tubuh badan diri dia, maka dia hanya wajib untuk qada puasa setelah habisnya Ramadan. Baik. Yang kedua, iaitu mereka yang wajib qada dan wajib membayar fidyah. Dua-dua dia kena buat. Qada tetap wajib, fidyah pun dia tetap wajib. Siapa dia? Mereka yang meninggalkan puasa Ramadan sama ada dengan sengaja ataupun dengan uzur, sehinggalah dia tidak mengqadakan puasanya sampai bertemu Ramadan tahun berikutnya. Ini puasa tahun 2023 kan, ini masih ada ruang dan peluang ni, bulan Rejab, bulan Sya'ban untuk qada puasa. Katalah dalam tempoh sepanjang selepas Ramadan tahun 2023 sampailah bulan Sya'ban ni yang depan ni, yang akan datang ni, dia tak qada puasa, tak qada sampai jumpa Ramadan 2024. Maka pada ketika itu, maka selesainya bulan Ramadan, dia wajib untuk qada puasa, tetap wajib qada. Hutang dengan Allah ni dia tak ada senta tepi dah. Dia kena selesaikan. Selesaikan dengan qada. Puasa ke, berkenaan dengan ibadah solat ke, maka ditinggalkan wajib qada selepas daripada umur baligh. Umur baligh ni yang paling maksimum. Kalau katalah seorang wanita yang dia tidak ada tanda baligh, tak ada tanda baligh, dia tidak dan didatangi haid, maka macam mana nak tahu umur baligh? Umur baligh wanita maksimum adalah 15 tahun. Kalau katalah umur dia 15 tahun dan tingkat 3 masih tak datang haid, dia dah baligh. Dia takkan jadi umur 16 tahun, tak, 15 itu maksimum. Sama juga dengan lelaki. Kalau kata dalam tempoh umur dia 11, 12, 13, 14 itu dia tak ada tanda-tanda datangnya balik, tanda-tanda balik, tak keluar air mani, tak ada bulu kemaluan yang tumbuh, maka pada ketika itu maka diukur 15 tahun adalah tempoh balik dia. Kalau katalah umur dia 11 tahun, 12 tahun dah mimpi sampai keluar mani, maka umur 12 tahun nanti balik. Macam perempuan juga, umur katalah umur 12 tahun dia dah datang bulan, dia dah datang haid, maka 12 tahun dia dah datang bulan, dia dah pun balik. Tapi kalau katalah tidak ada sebarang tanda, maka umur 15 adalah dia punya tempoh ataupun waktu yang mana dia bermulanya umur balik bagi dirinya. Baik.
Maka mereka yang tadi tak berpuasa, yang tak qada puasanya sehingga bertemu Ramadan berikutnya, maka dia wajib qada. Dalam masa yang sama dia wajib membayar fidyah. Satu hari yang ditinggalkan bersamaan dengan satu cupak. Satu cupak lebih kurang 1/4 daripada kadar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu RM10 bahagi dengan 4, RM2.50 satu hari. Kalau katalah nanti tahun 2026 dia masih tak qada lagi, tahun 2025 dia masih tak qada lagi puasa tahun 2023, maka diganda dengan 2, kali dengan 2. Ada. Kalau tahun 2026 tak qada lagi, kali dengan 3. Dia berganda sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diumbar dalam neraka. Itu ialah jalan akhir, sebab tak bayar, tak selesaikan qada hutang dengan Allah. Maka siapa lagi yang wajib qada dan wajib untuk membayar fidyah, yaitu golongan wanita yang menyusukan anak dan yang mengandung. Sama juga, tapi apa bezanya? Mereka ini meninggalkan puasa kerana khawatir pada anak. Tadi wanita yang mengandung, yang menyusukan anak, dia khawatir pada diri dia. Ada wanita yang menyusukan anak ni penat, maka dia tak ngarat, dia batalkan puasa sebab diri dia, maka dia hanya wajib qada sahaja. Tapi kalau dia tinggalkan puasa disebabkan oleh anak yang berada dalam kandungan, anak yang disusukan, dia cakap, suami dia tanya, kenapa awak tak puasa? Ni kalau saya puasa ni anak kita mati macam mana dalam perut ni? Dia khawatir pada anak. Kenapa awak tak puasa? Sebab kalau saya puasa nanti susu ni tak cukup, awak nak susukan. Kan? Dia tanya pula dengan suami dia, kau nak susukan ke? Memang tak lah kan? Makanya pada ketika itu wajib bagi wanita tadi qada puasa dan juga bayar fidyah. Orang perempuan kena tahu bukan perempuan je, lelaki adalah seorang suami adalah wajib tahu. Kalau isteri tak buat, suami tanggunglah dosanya tu. Dia gitu je. Lepas tu kalau isteri tak belajar, suami kena ajar. Kena sampaikan ilmu kan? Berkenaan tu. Kalau tak sampaikan, nasiblah kan? Kena tahu, tanya isteri, kenapa awak tinggalkan puasa, kenapa awak tak puasa? Kemudian yang ketiga, iaitu mereka yang hanya wajib untuk membayar fidyah sahaja. Siapa dia? Mereka yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia sakit tak ada harapan sembuh. Orang kecil manis tahap 3, tahap 4, dia tak boleh berpuasa. Puasa pukul 9, pukul 10 dia dah hypo ni dah gula dalam darah tu dia terlalu rendah. Bila gula dalam darah terlalu rendah, maka dia akan berpeluh-peluh, sehingga menyebabkan badan dia lemah dan sehingga boleh menyebabkan dia koma. Sehingga bila gula dalam darah itu terlalu rendah, oksigen tak boleh dipump sampai ke otak tak ada fungsi, maka kita tak ada, badan ni pun tak berfungsi. Dia takkan berjalan darah tu, akhirnya dia koma. Dia sedar, dia tak mati tapi dia koma sebab gula tu terlalu rendah. Maka kalau panggil doktor, kalau tak panggil doktor pun, kalau orang yang faham, dia bagi dia makan gula-gula. Dah hypo tu dibagi gula-gula, gula tu akan naik balik. Kalau dah sampai tahap dah koma, tak sedar, maka biasanya doktor akan masukkan insulin. Masukkan insulin, dia akan sedar balik. Bila mana gula tu naik balik, oksigen boleh dipump sampai ke otak. Maka bagi golongan yang sebegitu, maka dia hanya wajib membayar fidyah bila berakhirnya Ramadan. Begitu juga mereka yang hanya wajib membayar fidyah adalah mereka yang golongan yang terlalu tua, umur dah 80 tahun, 90 tahun, dah tak darat puasa. Maka bagi golongan begini, habis saja Ramadan, maka diri dia atau waris yang wajib untuk membayarkan fidyah bagi diri yang baik. Puasa yang wajib yang kedua iaitu puasa qada bulan Ramadan, bagaimana yang disebutkan tadi lah. Yang ketiga iaitu puasa nazar. Nazar ni apa? Janji dengan Allah. Dia janji dengan Allah, puasa nazar. Ini kalau aku dapat kahwin lagi ni, aku nak puasa seminggu. Macam-macam lah orang nazarkan. Kalau anak aku gini-gini puasa, janji memang janji, tapi dah dapat nikmat lupa. Maka dia wajib bila nazar ni, puasa nazar wajib untuk diselesaikan, kerana itu hutang dengan Allah. Yang keempat iaitu puasa kafarah. Kafarah ni apa? Denda. Puasa yang disebabkan oleh denda. Baik, kafarahnya ada macam-macam. Di antaranya kafarah ni kafarah sumpah.
Sumpah, orang yang bersumpah kan, ataupun orang yang melanggar sumpah, dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Bila mana dia bersumpah ataupun dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib bagi dia menyelesaikan berkenaan kafarah. Kafarahnya apa? Iaitu kena bagi makan kepada 10 orang fakir miskin. Di antaranya lah bagi golongan yang tadi, yang langgar sumpah, yang langgar nazar dan sebagainya. Kafarah ini juga boleh jadi kalau katalah kafarah itu berbentuk contoh satu, iaitu mereka yang menziharkan isteri. Ini banyak sangat berlaku. Ziharkan isteri. Apa zihar ni? Zihar ini menyamakan tubuh badan istrinya dengan mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah mereka yang haram bernikah dengannya sampai bila-bila, selama-lamanya haram bernikah. Itu disebut sebagai mahram mu'abbad. Dia menyamakan tubuh badan istrinya dengan sebab ataupun dengan tujuan untuk menghina, bukan untuk puji. Gaduh, dia cakap, muka kau ni macam muka mak aku, muka kau macam muka mak kau, rambut kau dah nampak cantik macam rambut nenek aku. Ini banyak orang gaduh keluar perkataan tu. Maka itu zihar. Makanya bila zihar wajib membayar kafarah. Kalau katalah dalam tempoh dia telah menziharkan isteri, dia tak bayar kafarah dia. Kafarahnya apa? Satu, iaitu memerdahikakan hamba. Hari ini tak ada hamba lagi dah, mana ada hamba. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada selang, tak boleh ada selang. Kalau kata dah puasa hari yang ke-59, tiba-tiba demam uzur, tak puasa hari yang ke-60, dia balik pada hari pertama. Kalau katalah dah usaha, dia syaratnya kena step by step. Dia kena buat kali. Kalau tak ada hamba, cari kali, puasa dulu. Dia bukan jatuh terus. Yang ketiga bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin, 1 cupak, iaitu 1/4 daripada kadar zakat tadi, iaitu lebih kurang harga makanan tu RM2.50. Kalilah dengan 60 bagi makan kepada fakir miskin. 60 orang. Lepas tu banyak sangat yang berlaku pada hari. Kalau katalah dalam tempoh tadi dia telah menziharkan isteri dia dan dia tak bayar kafarah, dia melakukan persetubuhan itu adalah persetubuhan yang haram hukumnya. Perbuatan itu perbuatan haram. Banyak sangat yang berlaku. Muka kau macam muka mak kau, marah gaduh. Bila gaduh, semua perkara keluar dari mulut. Tangan kau, kulit kau berkedut macam nenek aku. Mahram mu'abbad ni yang haram bernikah dengan suami itu selama-lamanya. Siapa? Mak dia, mak pada suami tadi, adik-beradik suami, apa lagi? Nenek sebelah suami, mana lagi yang mahram mu'abbad? Mak mertua. Anak menantu mana boleh kahwin dengan mak mertua? Sebab itu kena faham, bila mana berlakunya pernikahan saja, maka hubungan anak menantu dengan mak mertua, bapak mertua, dia jadi mahram mu'abbad. Orang yang haram bernikah dengan dia sampai bila-bila. Dia bukan tunggu sampai anak dia bersetubuh. Sebab kadang-kadang ada yang berlaku, kita dapat maklumat, anak menantu nak salam, mak mertua dia simpan tangan kat belakang, tak nak salam dia. Dia kata belum dukhul. Banyak lagi bukan belum dukhul ni. Kadang-kadang yang jadi masalah yang pakai tudung besar tu yang buat macam tu. Yang masalah ilmu tu kena ada. Bukan anak menantu, mak mertua, bapak mertua nikah aja, maka dia dah jadi mahram mu'abbad. Dia jadi macam anak dia. Bapak mertua tadi tak boleh kahwin dengan anak menantu, mak mertua tak boleh kahwin dengan anak menantu. Walaupun anak tadi belum bersetubuh, katalah dia nikah dan kemudian cerai, maka haram bapak mertua tadi tak boleh saling nikah, tak boleh kahwin dengan anak menantu. Dia jadi mahram mu'abbad disebabkan oleh pernikahan. Dia tak sama dengan anak tiri. Anak tiri dengan mak tiri, bapak tiri, yang itu lain. Kalau anak tiri dan mak tiri itu, dia jadi mahram mu'abbad. Jadi maksudnya dia boleh bersentuhan macam anak biasa. Kalau bapa dengan maknya tadi dah bersetubuh,
Kalau tak bersubuh lagi, maka anak menantu, anak tiri dengan mak tiri, bapak tiri, dia bukan mahram. Tapi ada yang berlaku kadang-kadang, kan? Bapak tiri maknya dengan bapaknya kahwin, maka ada anak tiri, maka lepas nikah peluk cium salam semua sekali. Hukumnya haram tu. Hukumnya haram. Kerana apa tadi? Dia tak sama dengan anak menantu, anak tiri lain tak sama dengan anak tiri tak sama dengan anak menantu, dengan bapak mertua, mak mertua. Pada orang tanya, Ustaz, datang pejabat, Ustaz, mak bapak saya ni dah berkahwin dengan seorang wanita. Jadi ini hubungan saya dengan mak mertua saya ni macam mana? Saya kata memang mak tiri kau lah. Habis tu boleh tak saya bersalaman dengan dia? Boleh kalau bapak kau dah setuju. Habis tu dah nak macam mana, Ustaz nak tahu? Kau jangan tanya aku, tanya bapak kau. Jawapannya tu lah. Takkan nak tanya saya kan? Saya boleh tahu. Tanya mana bapak kau? Dah subuh belum? Maksud syarat dia begitu. Lepas tu kena faham sangat-sangat. Ni kadang-kadang berlaku ya. Lepas nikah peluk cium dengan mak tiri. Dia tak sama dengan anak menantu, dengan bapak mertua dan mak mertua. Kalian tak sama. Berbalik pada zihar tadi. Maka kalau berlakunya persubuhan dalam tempoh dia belum menyelesaikan kafarahnya, berlakunya persubuhan itu adalah persubuhan yang haram. Persubuhan yang haram. Persubuhan yang haram. Bila haram, kalau katalah ada hasil daripada persubuhan tersebut, anak itu kita tak panggil lah dia sebagai anak luar nikah, tapi dipanggil sebagai anak daripada hasil syubhah. Maka kalau dia kahwin, siapa yang jadi wali itu tak bapak dia. Tapi anak itu hasil daripada perbuatan yang haram. Sebab itu kena sangat berhati-hati bila cakap orang lelaki ya. Jangan sekali menyamakan. Dia tak boleh astagfirullah ta'ala. Selesaikan dari kafarah. Dan tidak bagi makan kepada 60 orang fakir, 60 orang fakir miskin. Lepas tu renung-renung balik dan masalah ada tak sebut. Kadang-kadang bergaduh ni macam-macam kan. Dia paling selalu orang lelaki ni, dia akan samakan dengan keluarga sebelah isteri macam tu. Perangai kau ni macam mak kau. Kalau perangai tak apa, ada sebut muka kau ni macam muka mak kau sendiri. Gemuk kau ni macam gemuk nenek kau. Kalau kata nenek kau tu nenek perempuan, jadinya yang tu tak jadi zihar. Sebab lelaki tadi dia halal nikah dengan nenek perempuan tadi. Tapi kalau dia kata kau ni gemuk macam nenek aku, nenek aku tu nenek sebelah lelaki, maka yang lelaki tadi haram bernikah dengan neneknya, maka jatuhlah zihar. Kita bagi laluan azan insya-Allah.
tuan sama sekalian. Masa-masa puasa kafarah ini juga diantaranya iaitu bagi seorang lelaki yang melakukan kesubuhan siang hari pada bulan Ramadan, tanpa membatalkan puasanya terlebih dahulu. Kalau dibatalkan puasanya terlebih dahulu, maka dia tidak dikenakan kafarah. Dia hanya wajib untuk qada puasanya saja. Tapi perbuatan yang meninggalkan puasa semata-mata nak bersetubuh, hukumnya adalah haram. Maka kalau katalah dia melakukan persetubuhan tadi tanpa membatalkan, maka wajib bagi suami tadi melakukan tadi, dikenakan kafarah, iaitu sama ada dia memerdekakan hamba. Yang kedua, iaitu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Maka dia tanya, kenapa lelaki saja yang kena, kenapa tak perempuan? Sebab selalunya yang menggatal adalah lelaki. Rasa mudah dia macam tu lah. Jaranglah orang perempuan yang mulakan. Yang mulakan adalah lelaki. Sebab tu lelaki yang dikenakan kafarah tadi, sama ada dengan dia memerdekakan hamba, ataupun dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagi perempuan, bagi si isteri hanya wajib qada puasanya sahaja. Baik. Kemudian yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ni dia banyaklah. Sunat ni mengambil daripada perkara yang dilakukan, puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah, puasa Isra Mi'raj, puasa bulan Rajab, ini puasa sunat. Puasa nisfu Sya'ban, puasa Isnin Khamis, banyaklah puasa sunat. Maka apa beza di antara puasa sunat dengan puasa wajib? Puasa wajib niatnya kena jazam, maksudnya dia kena, niatnya kena betul, kena tepat. Kena tepat dia punya niat. Dia tak boleh dicampur aduk dengan niat puasa yang lain. Dia tak boleh digabungkan. Kalau namanya puasa Ramadan, Ramadan lah. Dia tak boleh gabung dengan yang lain. Kalau dia puasa qada, puasa qada lah. Tidak boleh digabung dengan yang lain. Tidak boleh digabung dengan yang lain. Baik. Melainkan bagaimana keadaan? Katalah ada orang kata, dia kata, Ustaz, saya ni nak puasa. Saya nak puasa qada, dalam masa yang sama saya nak puasa sunat. Dia boleh buat dengan syarat niat puasa yang wajib qada. Contoh, aku niat kena, kalau orang tanya, kau puasa apa ni? Aku puasa qada. Jauh daripada lubuk hati dia, jauh dalam hati dia, dia kata ini adalah puasa sunat. Contoh, puasa Syawal, puasa 6 hari daripada bulan Syawal, bagi orang perempuan contoh ni. Maka habis saja 1 Syawal, masuk 2 Syawal, dah boleh puasa Syawal lah, puasa sunat Syawal. Maka puasa dia apa? Puasa qada. Utamakan puasa qada. Utamakan puasa yang qada tadi. Maka orang tanya puasa apa? Puasa qada. Niatnya pun puasa qada. Yang tak boleh mana? Saja aku puasa qada Ramadan dan puasa Syawal. Dan tu tak boleh. Maka niatnya apa? Aku puasa qada. Jauh kan niat ni duduk dekat hati. Maka kalau katalah kita nak puasa sunat Syawal dalam hati kita, kita juga puasa sunat Syawal. Tapi yang tak boleh mana? Kita menggabungkan niat tadi. Aku puasa qada Ramadan dan puasa 6, ataupun aku puasa qada Ramadan dan puasa Isnin dan puasa Rajab kalian. Maka kalau yang wajib itu wajib, tapi jauh daripada lubuk hati itu, diniatkan itu juga adalah puasa sunat. Dan pun para ulama membahaskan yang lebih afdal kalau yang wajib itu diselesaikan terlebih dahulu, barulah dibuat yang sunnah. Namun ada pandangan ulama mengatakan boleh buat dua-dua, tapi syaratnya tadi tidak digabungkan niatnya. Berapa orang buat? Misalnya aku puasa qada Ramadan, jauh dia katalah hari itu hari Isnin, niat dia puasa Isnin, jangan dapat dua. Yang tak boleh puasa qada Ramadan dan yang itu bila sebut dan, habis dia punya puasanya habis, sebab digabungkan jadi satu. Dia kena jazam. Puasa wajib dia kena bersifat jazam, niatnya kena tepat. Baik, kemudiannya lagi bagi puasa sunnah. Bagi puasa sunnah, kalau puasa wajib ni lain. Puasa wajib, contoh puasa Ramadan,
dia kena berniat sebelum terbit fajar. Puasa qada dia kena wajib berniat sebelum terbit fajar. Ini puasa-puasa yang wajib kan. Maka dia kena buat sebelum terbit fajar, sebelum subuh dia dah niat dah. Tapi kalau puasa sunat tidak semestinya diniatkan sebelum terbit fajar. Boleh diniatkan selepas terbit fajar. Macam mana? Maka tadi dah sembahyang subuh, jangan tak sembahyang subuh. Sembahyanglah subuh. Kemudian lepas sembahyang subuh dia tidur. Tidur bangun pukul 10 kan? Dah makan belum? Belum makan lah. Maka dia fikir dia makan apa, makanan macam tak ada. Maka dia aku puasa je. Maka dia dapat pahala puasa sunat. Puasa sunat tak jadi masalah. Boleh diniatkan selepas terbit fajar. Puasa wajib tak boleh. Dan tak bangun sahur, tak niat tadi puasa, bangun-bangun dah pukul 9 terus puasa. Kalau dia tak berniat, maka puasanya tidak sah. Niat tak kisahlah waktunya bila. Kalau waktu malam tu, waktu untuk niat ni dari, kalau puasa yang wajib, waktu niatnya daripada waktu maghrib setelah berbuka tu sampailah sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Katalah sebelum tidur dia dah niat dah bisa aku nak puasa. Bangun-bangun pukul 8 kan? Bangun-bangun pukul 8. Meninggalkan solat subuh tadi haram lah. Tapi kalau dia nak teruskan puasa dia dengan puasa Ramadan tadi, puasanya sah ke tak sah? Sah puasa dia. Sebab dia dah niat waktu malam tadi. Waktu malam tu dia dah berniat. Boleh faham? Ada soalan tuan-tuan? Belum pergi jauh ni. Dia kena faham betul. Puasa yang wajib niatnya kena jazam. Niatnya tak ada dibuat selepas masuknya waktu maghrib sampai sebelum subuh. Dia boleh berniat dekat situ. Bila-bila lah niat besok aku nak puasa. Itu dah niat dah kan? Ataupun orang yang bangun sahur pukul 5 bangun sahur kan, ya Allah, lepas sahur dia tidur kan? Dah sembahyang dia tidur. Ya Allah, mata dia aku tak niat ke benda je. Untuk bangun sahur tu kau niat kan? Mana ada orang bangun pukul 5 pagi niat ni sarapan ada? Sarapan pukul 5 pagi ada? Mana ada? Ramadan kalau bangun pukul 4 pagi, 5 pagi nak makan. Sebab apa? Sebab nak puasa besok lah. Kan? Saya aku berpuasa esok hari. Itu budak-budak yang dah tua ni niatnya duduk kat sini. Bangun sahur, mak-mak bangun sahur masak. Ada pun mak-mak ni bulan apa, Rejab, bulan Syaban masak pukul 5 pagi ada. Mana ada? Pukul 4 pagi bangun masak tentang tertentu. Mana ada? Ramadan lah bangun. Kenapa bangun pukul 5 pagi tu? Besoknya Ramadan makan ni saya tak niat nak puasa. Habis tu kau masak tu kenapa? Kan? Lepas tu dia kena faham. Niat ni dia dudukkan hati kan. Baru sebab nak puasa lah. Dia tak payah susah-susah. Tapi tadi puasa yang sunnah dia boleh diniatkan setelah terbit fajar dengan syarat dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat perkara yang membatalkan puasa kan? Aku kalau katalah dia sedar ni pukul 9, pukul 10 alang-alang dah pukul 9, 10 aku tak makan ni, aku nak puasa lah. Kebetulan hari tu puasa, bulan tu bulan Rejab, minggu bulan Rejab, maka dapatlah pahala pada puasa sunat Rejab. Boleh faham Puasa malam pertama Ramadan niat sebulan boleh tak? Ada? Boleh. Niat sebulan. Mengikut mazhab Imam Malik. Imam Malik kata boleh puasa sunat, niat puasa Ramadan sebulan Ramadan. Maka imam selalu buat kan. Malam pertama, dia bukan malam kedua, malam yang pertama Ramadan. Lepas witir, tak kisah sebenarnya. Janji lepas maghrib. Kata imam kata sama tuan-tuan, kita niat puasa malam ni, lepas maghrib imam niat. Boleh tak? Boleh. Tapi tak kena lah kan, sebab orang tak ramai. Maka dia buat lepas solat witir biasanya kan. Sama-sama kita berpuasa niat sebulan Ramadan. Boleh. Maka bagi mereka yang dah berniat puasa sebulan Ramadan, pada malam-malam yang berikutnya, kalau katalah kita lupa dan sebagainya, tak masalah. Cuma bagi perempuan, contohnya wanita, dia dah puasa Ramadan, hari yang kelima dia uzur sampailah hari, katalah sampai hari yang ke-12 Ramadan, dia puasa balik. Boleh tak dia menyambung? Boleh. Yang tak boleh mana? Yang tak boleh kalau dia uzur hari pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan dia uzur, malam yang kedua dia bersih, dia niat sebulan Ramadan. Boleh tak? Tak boleh, sebab syarat berniat puasa Ramadan adalah malam yang pertama. Malam pertama.
Bagi orang perempuan syarat dia kena begitu. Orang lelaki tak ada uzur ya. Banyak. Sebulan Ramadan saja aku berpuasa, Ramadan saja aku berpuasa sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat puasa sebulan. Jadinya tak ada masalah, terlupa dan sebagainya boleh. Tapi kalau dah hari kedua baru teringat, tak ada. Dia hanya pada malam yang pertama, malam pertama saja. Boleh berniat dengan kita bertaklid dengan mazhab Imam Malik, Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita afdalnya berniat puasa setiap malam. Setiap malam kita berniat. Itu berkenaan puasa. Baik, itu puasa sunat. Begitu juga ada puasa yang disebutkan sebagai puasa yang makruh. Puasa makruh ni di antaranya apa? Iaitu orang yang berpuasa pada hari Jumaat. Jumaat semata-mata. Dia puasa Jumaat dia. Puasa hari lain dia tak puasa. Puasa Jumaat ni adalah puasa bagi orang-orang Nasrani. Kan dia orang Nasrani puasanya pada hari Jumaat. Dia puasa Jumaat sahaja. Maka kalau nak puasa hari Jumaat, taklah digabungkan sama ada Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Itu syaratnya. Begitu juga puasa berturut-turut tanpa sahur. Ini puasa orang Hindu. Orang Hindu dia juga puasa. Dia puasa tak ada sahur. Satu hari itu, 2 hari itu dia bersahur. Dia tak makan langsung. Kan? Kita ni Islam ni tak ada tidak sifat zalim. Sebab itu kalau orang yang dia puasa tak ada sahur, hukumnya adalah makruh. Makruh sebab apa? Dia menyerupai tadi, menyerupai orang kafir itu. Kata orang anak kita pada tidak pun, kan? Kejut dia bagi minum air sekurang-kurang. Kejutkan dia bagi minum air. Kalau yang dah bapak budak, tak payah bagi kacauan, siram dengan bati ya. Mudah-mudahan masuk sikit dalam mulut. Dulu kalau kat asrama ada macam itu lah. Kejut-kejut tak bagus, kejut-kejut tak lama, dia bersiram. Mudah-mudahan lah nanti. Mudah-mudahan air yang disiram kat mulut, yang kat muka tu masuk sikit kat mulut. Alhamdulillah, sahur juga sekurang-kurang sebab tu yang membezakan puasa kita dengan puasa orang bukan Islam tadi. Begitu juga puasa sepanjang tahun. Tapi tak pernah dibuat kan puasa sepanjang-panjang tahun. Tak ada orang buat. Begitu juga mengkhususkan puasa-puasa pada hari-hari tertentu. Contoh puasa hari Ahad. Kecuali kalau Isnin Khamis lah, itu mengambil pada puasa baginda Nabi SAW. Yang terakhir iaitu puasa haram. Mana puasa haram? Iaitu orang yang berpuasa pada hari raya. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Idul Adha, hari pertama. Orang sibuk beraya, dia sibuk puasa kenapa tak makan? Aku puasa raya pertama, raya kedua dah bukan dia masalah, puasa sunat. Orang sembelih korban hari tasyrik kan, sembelih korban, kenapa kau tak makan lagi? Aku puasa benda ya. Puasa yang tak boleh, dia ada puasa yang haram yang boleh, iaitu puasa 2 hari raya. Dan kita juga dengan puasa 3 hari tasyrik. Hari tasyrik apa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari orang yang boleh lembu tu. Dia duduk berpuasa. Ada pangkatan itu dia haram berpuasa. Begitu juga puasa orang yang melakukannya pada 30 Syakban. 30 Syakban disebut sebagai hari Syak. Hari Syak ni hari di antara Syakban dan Ramadan. Hari 30 tu. Sebab dalam Islam sebulan ni dikira sebulan dalam bulan Islam 29 hari. 29. Sebab itu kadang-kadang bulan tu ada 29 dan 30. Tapi kalau 29, contohlah kita berpuasa 29 hari, dah cukup tu Ramadan ya? Dah cukup. Sebab dalam Islam harinya 29. 30 tu dia jadi hari tambahan. Tengok Ramadan tahun ni pun nampak macam 29. 29. Dan ada keberangkalian memang kalau 29 tak ada masalah. Kalau 30 macam puasa yang apa lepas, puasa terkejut. Raya terkejut. Raya terkejut kan. Tu yang ramai tak balik kampung, termasuk saya lah. Besok nak balik, sekali malam raya kita dah pergi Pontian dah. Tengok anak bulan. Memang tak nampak anak bulan. Memang tak nampak. Balik, bila puasa, puasanya lusa. Tahu-tahu istihad dekat TV, besok raya. Mana pula yang nampak, rupanya Sabah dengan Kedah nampak, Johor tak nampak. Keberangkalian itu tetap ada lah, berkenaan dengan hari raya. Tapi tadi disebut sebagai hari Syak adalah hari yang diharapkan berpuasa. Begitu juga hari puasa yang makruh ni adalah puasa bagi mereka yang melakukannya selepas daripada 15 Syakban.
Hari 16, 17, 18 sampai 30 tu disebut sebagai waktu yang makruh bagi mereka yang tak pernah melazimi puasa sunat. Kalau mereka tak pernah puasa sunat, kan daripada awal daripada bulan Syaban, daripada Rejab, dia tak pernah puasa. Tiba-tiba 16 Syaban dia nak puasa. Kecuali puasa yang dibuat tu puasa qada, puasa wajib. Puasa qada tak jadi masalah. Tapi dia nak puasa tu puasa sunat, maka hukumnya adalah makruh, yang juga ulama mengatakan boleh jatuh haram bagi mereka yang tak pernah melazimi puasa daripada awal bulan. Ada soalan tuan-tuan? Jadi Ustaz, kalau puasa dalam bulan Ramadan, kita niatkan sekali puasa Senin Khamis boleh? puasa wajib Ramadan, puasa siapa? Tadi saya dah sebut kan, tak boleh. Puasa yang wajib tak boleh digabungkan dengan puasa sunat. Tak boleh digabungkan dengan puasa sunat. Apatah lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan, kecuali tadi saya sebut tadi puasa qada. Kalau orang yang berpuasa qada dan pada hari itu adanya puasa sunat yang tertentu, contoh puasa Isnin Khamis ataupun puasa bulan Rejab disebabkan nisfu Syaban, kan? Maka dia boleh berniat puasa, tapi niat puasa utamanya adalah puasa yang wajib. Saja aku puasa qada Ramadan. Tapi kau puasa apa? Puasa qada Ramadan. Tapi jauh daripada sudut hati dia puasa sunat. Yang tak boleh, saja aku puasa qada Ramadan dan puasa Isnin dan puasa Khamis dan tak ada. Dia tak boleh didankan sebab puasa wajib dan puasa sunat duduknya tak setaraf. Puasa sunat duduknya lebih bawah berbanding dengan puasa yang wajib. Kalau haji sembahyang puasa wajib pada Ramadan, nak buat apa lagi puasa Isnin Khamis? Puasa Ramadan Allah gandakan hampir 700 kali ganda. Puasa sunat dapatnya sunat lagi. Puasa Ramadan tu Allah ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan Allah sebut puasa pahala bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya yang ditetapkan adalah aku, iaitu Allah. Yang lain malaikat catat bulan Ramadan kau sembahyang dapat berapa, dan yang ni kau dapat berapa, kau sedekah dapat berapa. Tapi puasa pada bulan Ramadan khusus pembahagian pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas puasa Ramadan ni ada 3 tingkatan. Satu puasa awam. Puasa awam ni apa? Puasa budak-budak lah. Budak-budak ni dia puasa je lah, tak makan tak minum ya, tapi benda lain dia buat. Kadang-kadang ada benda yang wajib dia tak buat. Dia puasa tapi tak sembahyang. Atuk mak ayah, atuk nenek, ni nak Ramadan jangan sibuk kita push anak kita puasa, kena puasa. Kalau puasa ayah bagi duit, sembahyangnya tidak, tak baik, tak bayar. Sebab dalam rukun Islam lepas syahadah adalah solat. Yang ketiga barulah puasa. Bukanlah kata sembahyang jangan puasa, dua-dua kena buat. Apatah lagi kalau anak itu telah baligh, umur 12 tahun, 13 tahun kan, itu umur baligh, maka wajib dia solat. Dalam masa yang sama dia wajib dia berpuasa. Ini kadang-kadang begitu kan, puasa dah bila dah habis sahur suruh tidur, bangun-bangun tak kisahlah bangun pukul subuh tak sembahyang. Kadang-kadang pergi sekolah, balik sekolah tidur, tak apa, nanti dalam maghrib ayah kejut, berdosa bapak dia. Budak tu yang dosa bapak kalau bapaknya tadi tak sampaikan ilmu pada anak tadi tu. Maka ni wajib patutnya dikejut. Bang puasa sembahyang zuhur, sembahyang asar. Tak guna kalau tak sembahyang tapi puasa. Dia kena buat dulu. Sebab kewajipan selepas syahadah adalah solat. Solat kemudian yang ketiga barulah puasa. Ada soalan yang lain tuan-tuan? Ada orang perempuan ada soalan? Tak ada kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Kita bincangkan perbahasan berkenaan dengan ibadah puasa insyaAllah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.